saya nak cerita sedikit berkenaan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan perkara-perkara tertentu yang berkait dengan saya sebelum ini, yang melibatkan penipuan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ingat tak saudara-saudari, isu akuan bersumpah Anwar Ibrahim yang dimainkan ketika tu Dr. Mahathir Mohamad masih lagi bergelar Perdana Menteri. Masa itu, sebaik selepas kerajaan pimpinan Pakatan Harapan Pakatan Harapan mengambil alih tampuk kepimpinan negara dan Tun Dr. Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri, tak sampai 3 bulan, Anwar dengan kuncu-kuncu dia dah mula memainkan retorik hampir setiap hari berhubung peralihan kuasa. Anwar akan bercakap di umum bahawa dia yakin dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tetapi dia akan kerahkan kuncu-kuncu dia seperti Otai Reformasi, Syed Hussein untuk menekan Tun Dr. Mahathir Mohamad, untuk menimbulkan keraguan terhadap Tun Dr. Mahathir Mohamad bermula 3 bulan selepas kerajaan pimpinan Pakatan Harapan bermula berkuasa. Baik, dakwaan pihak Anwar kononnya ada satu perjanjian bertulis yang dimasuki oleh kepimpinan Pakatan Harapan bersama Tun Dr. Mahathir Mohamad yang bertanda tangan. Maknanya tanda tangan Anwar ada, tanda tangan Mahathir ada. Sebelum Pakatan Harapan mengambil alih tampuk kepimpinan negara, di mana ada dinyatakan dengan jelas bahawa peralihan akan berlaku dalam 2 tahun. Perkara ini telah disangkal juga oleh beberapa pemimpin PPBM. Dan pada masa itu Rais Yatim yang pengkhianat, pada masa itu memang bersama PPBM dia sendiri pun menyangkal. Okey. Jadi memang perjanjian bertulis begitu tidak wujud, kerana pada ketika perjanjian itu kononnya dibuat, Anwar duduk dalam penjara. Dia tak terlibat pun. Dan apa yang telah dinyatakan adalah satu konsensus. Konsensus bahawa Mahathir sebelum habis penggal Parlimen tidak dinyatakan dengan spesifik 2 tahun bahawa Mahathir akan beri laluan untuk Anwar. Sebab siapa yang menentukan sama ada Anwar boleh jadi Perdana Menteri atau tidak, bukannya Pakatan Harapan, bukannya Majlis Kepimpinan Tinggi Pakatan Harapan. Yang menentukan perkara itu adalah ahli-ahli Parlimen. Yang menentukan perkara itu akhirnya adalah Yang di-Pertuan Agong berdasarkan apa pada hemat baginda tuanku, siapa yang mungkin memperolehi sokongan majoriti. Okey. Jadi masalahnya nombor 1, andai kata Anwar ni bercakap betul, ada perjanjian yang menyatakan 2 tahun. Ini dari 3 bulan Pakatan Harapan berkuasa, dia sudah mula menekan sehingga pentadbiran itu tidak dapat berjalan dengan lancar, sehingga pelabur-pelabur takut akan berlaku situasi politik tidak stabil ataupun letusan politik pada bila-bila masa. Segalanya yang dibuat oleh Anwar tu merumitkan keadaan dan mengurangkan keyakinan pelabur, mengurangkan keyakinan pengundi terhadap kerajaan. Itu satu. Nombor 2, Anwar telah cuba untuk menggulingkan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jadi pada masa dia percubaan itu dibuat, orang-orang dia telah mengumpulkan akuan bersumpah dan Anwar membuat dakwaan kononnya dia sudah memiliki majoriti. Ini masa Mahathir masih lagi berkuasa. Kemudian Anwar berkata bahawa dia akan menghadap Yang di-Pertuan Agong bersama bukti sokongan terhadapnya. Ini cerita dulu, bukan yang terbaru. Saya sangkal sebab saya tahu perkara sebenar. Mengapa saya tahu perkara sebenar? Sebab ada di tangan saya pada ketika itu beberapa akuan bersumpah palsu yang disampaikan oleh orang Anwar sendiri kepada saya, yang menunjukkan sama ada Anwar atau orang-orang dia telah membuat akuan bersumpah palsu Muhyiddin Yassin, telah membuat akuan bersumpah palsu Zahid Hamidi, telah membuat akuan bersumpah palsu Najib Razak. Kemudian saya dipahamkan orang-orang dia buat apa. Contohnya, akuan bersumpah Muhyiddin Yassin, mereka akan jumpa ahli-ahli Parlimen yang bersekutu dengan Muhyiddin Yassin dan berkata, lihatlah, Muhyiddin Yassin dah setuju bahawa saya jadi Perdana Menteri, untuk cuba meyakinkan ahli Parlimen agar mereka menandatangani akuan bersumpah menyokong Anwar. Begitu juga dia buat dengan akuan bersumpah palsu Zahid dan
Najib. Itulah yang saya dipahamkan, tapi saya lihat dengan mata sendiri akuan bersumpah tersebut. Jadi saya terbitkan 2 akuan bersumpah, iaitu akuan bersumpah Zahid dan akuan bersumpah Muhyiddin. Tidak sampai sejam selepas saya terbitkan akuan-akuan bersumpah palsu itu dan seterusnya akuan bersumpah palsu itu tular, Muhyiddin dan Zahid mengeluarkan kenyataan dalam Facebook menafikan, dan masa mereka keluarkan hampir sama dan kenyataan mereka juga hampir sama. Tapi apa pun saya memang terima penafian mereka tu sebab saya tahu apa yang dibuat oleh orang-orang Anwar. Dan selepas saya membuat pendedahan itu, maka Anwar kantoi sebab tiba-tiba tidak jadi untuk pergi menghadap yang di-Pertuan Agong dengan dakwaan kononnya ada majoriti hampir 2/3. Jadi kemarahan Anwar terhadap saya tu, saya tak untuk 2-3 minggu saya dikelilingi dengan orang-orang pelik di mana-mana saya berada. Okey. So benda tu masa tu saya kerap pergi berjumpa dengan polis. Okey, itu sebelum Tun Dr. Mahathir Mohamad meletakkan jawatan. Jadi Anwar pada ketika itu memperdaya ke semua sahabat dia dalam Pakatan Harapan dengan pelbagai dakwaan berkenaan sokongan dia. Tetapi hakikatnya apa yang dia berjaya lakukan hanyalah menyulitkan pentadbiran Pakatan Harapan, hanyalah menakutkan pelabur dan hanya menimbulkan kesangsian dan ketakutan di kalangan ahli parlimen PPBM. Itulah sebabnya Tan Sri Muhyiddin Yassin dengan mudah mempengaruhi ahli parlimen PPBM dengan dakwaan palsu kononnya Anwar akan menerkam Mahathir pada bila-bila masa, jadi kita perlu keluar dari Pakatan Harapan. Angkaranya siapa? Angkaranya Anwar sendiri, kelakuan Anwar sendiri menyenangkan kerja Muhyiddin untuk menipu dan seterusnya mengkhianati Tun Dr. Mahathir Mohamad. Okey. Jadi Muhyiddin seolah-olah tak payah buat kerja sebab Anwar bodoh, dia akan buat semua kebodohan tu menyebabkan kerja kita mudah. Memang ahli-ahli PPBM dah takut. Jadi apabila Muhyiddin bercerita dengan ahli-ahli PPBM, kononnya Anwar akan menerkam pada bila-bila masa, jadi mereka semua mempercayai dan mereka bersetuju untuk mengkhianati Tun Dr. Mahathir Mohamad. Malah mereka mula merasakan Tun ni bodoh. Mengapa Tun tidak ingin lompat bersama sedangkan Anwar akan terkam pada bila-bila masa? Tetapi sekarang majoriti ahli parlimen PPBM sudah mula sedar. Okey. Baik, itu cerita Anwar. Lagi satu yang Anwar berjaya lakukan ialah pada ketika itu dia secara tidak langsung membuktikan bahawa dia tidak boleh dapat sokongan majoriti ahli parlimen. Jadi kalau benarlah dia selalu bercerita pelan peralihan kuasa, Mahathir tidak menyimpan janji, pelan peralihan kuasa, Mahathir tidak menyimpan janji. Pertama sekali, belum sampai 2 tahun. Memang tak ada dalam perjanjian 2 tahun, tapi andai kata ada pun belum sampai 2 tahun. 3 bulan selepas Mahathir menjadi Perdana Menteri, tekanan sudah bermula. Nombor 2, Anwar sendiri tak dapat buktikan bahawa dia ada sokongan majoriti. Tanpa sokongan majoriti, macam mana Anwar nak jadi Perdana Menteri biarpun Tun Dr. Mahathir Mohamad letak jawatan? Maka sekiranya Tun Dr. Mahathir Mohamad meletak jawatan, sudah tentu Pakatan Harapan atau kerajaan akan jadi tidak stabil. So, inilah penipuan, tahap penipuan Anwar, di mana ada Anwar di dalam kerajaan atau berdekatan dengan kerajaan, di situ ada masalah. Anwar selalu bercakap, yang ini tak betul Pakatan buat, yang tu tak betul Pakatan buat. Tetapi Anwar pada ketika itu adalah bekas Menteri Kewangan yang berpengalaman. Apabila ditanya, buat sementara waktu, sementara menunggu anda menjadi Perdana Menteri, baik anda masuk kabinet dan berkhidmat dalam kabinet untuk membuat apa yang anda kata kurang, apa yang anda kata tidak betul. Anwar kata saya tak nak terlibat dengan kabinet Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tetapi di luar memberi tekanan, selalu memberi kritikan. Okey. Maka Anwar sebenarnya fokus dia bukannya rakyat. Anwar sebenarnya tidak kisah apa kesan tindak tanduk dia terhadap kestabilan ekonomi, kestabilan politik. Anwar hanya kisahkan Anwar. Anwar hanya kisahkan Anwar. Iaitu Anwar tak sup nak jadi Perdana Menteri. Segala percaturan dia, segala tingkah laku dia, atau lebih tepat lagi segala penipuan dia adalah untuk menjadi Perdana Menteri dengan cara memperdaya semua. Okey, itu dulu. Lepas itu Pakatan Harapan tumbang. Jadi secara langsung, tidak langsung, Anwar adalah penyebab dia. Okey. Bila tumbang, sekarang
Seharusnya pada ketika itu, pada ketika dibuktikan bahawa Muhyiddin mengkhianati semua, pada ketika itu sebenarnya Tun meletakkan jawatan sebab Tun berpegang pada prinsip. Sebab mereka memerangkap menjerat Tun Muhyiddin dan geng menjerat Tun. Mereka memberi dia alternatif. Kalau Tun nak, Tun jadi Perdana Menteri Perikatan Nasional. Tapi mereka dalam senyap, mereka tahu Tun tak akan terima. Sebab Tun tak boleh kerjasama dengan Najib, Zahid dan pemimpin lain dari UMNO yang bermasalah. Khususnya 6 hingga 7 orang. Jadi mereka tahu Tun akan letak jawatan. Tapi mereka menjaja nama Tun. Masa mereka buat langkah Sheraton, tim A UMNO menjaja nama Tun. Mereka membuat penipuan kononnya Tun lah yang merancang langkah Sheraton dan Tun akan datang. Kemudian bila Tun tak datang, geng-geng Anwar Musa dan sebagai Azmin dan sebagainya mula meracuni pemikiran ahli-ahli parlimen yang hadir. Kononnya, kalau Tun you tengok sekejap ini, sekejap itu, dia tak konsisten. Jadi baik kita calonkan Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Pada ketika itu sebenarnya kalau Anwar bersekutu dengan bersikap baik, okey, Tun sebenarnya ada bilangan sokongan ahli parlimen yang amat tinggi. Jadi mudah Pakatan Harapan boleh mencalonkan nama Tun dan Tun boleh kembali menjadi Perdana Menteri dan seterusnya mewujudkan kerajaan perpaduan. Tetapi Anwar tidak objektif. Ketaksuban dia menyebab segala rancangan akan rosak. Jadi apa yang berlaku? Akhirnya Muhyiddin mengambil alih. Okey. So itu yang berlaku. Kemudian baru-baru ni sekali lagi isu sokongan majoriti. Kali ini lebih dahsyat. Anwar boleh keluar kenyataan kononnya dia akan menghadap dan buat perjanjian untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong untuk membentangkan bukti sokongan majoriti terhadapnya yang didakwanya hampir 2/3. Sayalah yang konsisten keluarkan kenyataan bahawa Anwar berbohong. Tetapi cara dia gunakan media, dia buat press conference, kemudian media-media alternatif yang pro Anwar ni memberikan satu suasana yang orang begitu yakin. Memang kalau Anwar dah buat perjanjian dengan Agong untuk menghadap dengan Agong, ini garanti betul. Sampai tahap orang percaya, walaupun ditipu berkali-kali, percaya terhadap Anwar. Tetapi saya tahu itu penipuan dan saya konsisten. Saya kata pada hari dia berjumpa dengan Yang di-Pertuan Agong, entahlah dia mungkin akan minum kopi ke, senyum ke, atau sekadar cerita ke, atau memberi satu senarai nama-nama yang dipetik sahaja. Sebenarnya apa yang berlaku, ianya semua berkisar di sekitar surat Zahid Hamidi dan Najib. Najib, Zahid dan Anwar bersekutu. Suka tak suka, Najib, Zahid dan Anwar bersekutu. Dan perkara itu sebenarnya saya dah bongkarkan dulu. Pada ketika itu, orang sangsi terhadap saya. Kemudian timbul surat itu. Sebenarnya, keyakinan Anwar bahawa dia akan dapat dua majoriti itu kali ini disebabkan in part oleh Zahid. Sebab dalam surat itu, Zahid sebenarnya menzahirkan sokongan Barisan Nasional Seketul kepada Anwar tanpa merujuk kepada ahli parlimen atau Majlis Kepimpinan Tinggi UMNO. Jadi perkara itu adalah penipuan Zahid dan Najib, kerana Zahid, Najib bersekutu dengan Anwar dalam hal itu. So, apabila Anwar diberi keyakinan itu, dia yakin Barisan Nasional akan sokong Anwar, jadi dapat undi 43. Kemudian Anwar sendiri yakin bahawa seluruh DAP dan seluruh amanah akan sokong dia. Dan bila dia dah dapat nombor yang sebegitu banyak, yang lain-lain akan turut serta. Sebab itu dia buat press conference dulu untuk mempengaruhi ahli parlimen lain. Supaya ahli parlimen lain akan lihat, tengok Anwar tu, dia begitu yakin. Kalau Anwar begitu yakin sampai boleh guna nama Agong, sampai dah buat dah dapat perkenan Yang di-Pertuan Agong untuk berjumpa dia, maka mestilah Anwar ada sokongan majoriti. Jadi hakikatnya kita tahu ini semua penipuan dan ini lagi satu game Anwar. Dan sekali lagi saya beritahu, kalau saudara-saudari ingat, saya buat banyak live, saya beritahu, no, there's no such thing. Anwar tidak ada majoriti, tidak ada majoriti. Kita diberitahu pada 23 Oktober kerajaan akan tumbang dan Anwar Ibrahim akan membuktikan sokongan majoriti dia. 23 hari bulan Oktober datang dan pergi, dia menghadap Yang di-Pertuan Agong. Apa yang dia persembahkan kepada Agong? Nothing. Dia buang masa Yang di-Pertuan Agong. Okey, dia cuma sekadar
ada senarai nama-nama yang dipetik. Hakikatnya itu bukanlah penyokong dia. Malah ada laporan polis dia buat terhadap dia dan kertas siasatan sudah dibuka. Jadi Anwar menipu. Kalau dia sanggup menipu sehingga tahap yang di Pertuan Agong, nak cerita apa lagi? Inilah masalah yang dibawa oleh Anwar. Okey. Anwar, saya ulang, adalah penyebab segala permasalahan yang berlaku di pembangkang dan ketika pembangkang menjadi kerajaan disebabkan Anwar kemaruk kuasa. Anwar hanya berjuang untuk Anwar. Dan dia akan kerahkan orang-orang dia untuk timbulkan pelbagai persepsi palsu. Orang-orang rapat dia di dalam PKR hanya bilangan MP dia bukan semua. Okey. Baik.